Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan tentang kajian kes mengenai perniagaan, iaitu perniagaan Azmat and Frozen. Nama saya Nurman Syaitan Binti Aris dan rakan-rakan saya ialah Assalamualaikum, nama saya Adibah Faika binti Mak Rosli. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahada binti Rosman. Dan saya Amira Natasha binti Amir. Pengenalan kepada perniagaan Azmat and Frozen. Melalui kajian kes ini, kami telah menemubual dengan salah seorang yang memiliki sebuah perusahaan kedai runcit dan barangan sejuk beku ini. Perniagaan ini bermula pada awal tahun 2019 lagi sehingga kini tahun 2021. Perusahaan ini terletak di kawasan kampung. Perniagaan ini dinamakan Azmat and Frozen dan menjual barangan sejuk beku dan barangan runcit. Kedai ini menjual pelbagai barangan sejuk beku yang telah diproses. Selain itu, barangan runcit juga turut dijual bagi memudahkan penduduk di kawasan sekelilingnya mendapatkan barang keperluan asas. Seterusnya. Untuk metodologi, kaedah yang digunakan untuk mendapatkan data daripada entiti perniagaan adalah dengan menggunakan kaedah kualitatif iaitu temu bual. Jenis temu bual yang dijalankan adalah temu bual berstruktur di mana ianya merupakan sejenis temu bual yang bergantung kepada soalan yang telah disediakan terlebih dahulu bagi mencari maklumat. Temu bual yang dijalankan merangkumi 19 soalan berkenaan dengan operasi perniagaan. Pengkaji memilih kaedah kualitatif kerana ia berorientasikan kepada hasil dan lebih bersifat objektif serta mudah dan sesuai untuk mengumpulkan maklumat secara terus mengenai perniagaan itu. Perniagaan yang dipilih untuk ditemubual adalah perniagaan Azmat and Frozen, iaitu merupakan kedai yang menjual barangan runcit dan barangan sejuk beku. Responden ini merupakan milikan tunggal iaitu kepunyaan isteri yang dibantu juga oleh suaminya tetapi juga mempunyai seorang pekerja yang diupah untuk bekerja di kedai mereka. Syarikat Azmat and Frozen ini terletak di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Data dikumpul dengan menemu bual mereka secara bersemuka. Data yang dikumpul ini akan direkodkan bagi memudahkan pengkaji menganalisis dan menilai prosedur dan pengurusan kewangan perniagaan sama ada ianya baik atau boleh diperbaiki. Seterusnya saya akan paskan kepada rakan saya. Seterusnya adalah mengenai dapatan kajian. Okey, latar belakang pemilik dan perniagaan ini. Perniagaan ini dimiliki oleh Puan Jahasra binti Abdul Latif. Beliau berumur 36 tahun dan merupakan seorang usahawan kecil-kecilan dalam bidang perniagaan. Perniagaan beliau diberi nama ANZ Frozen and Mart. Menjalankan operasi perniagaan dari tahun 2019 hingga kini 2021. Perniagaan beliau beroperasi setiap hari kecuali hari Jumaat dan tempoh waktu perniagaan adalah daripada 9 pagi sehingga 6 petang. Selain itu, bagaimanakah operasi perniagaan ini dijalankan? Perniagaan ini dijalankan menjalankan proses perniagaan barangan runcit harian dan barangan sejuk beku, iaitu barangan frozen. Operasi perniagaan ini seperti biasa iaitu pelanggan dapat memilih barang yang hendak dibeli. Namun, pelanggan juga boleh membuat permintaan terhadap jenis barang yang diminta walaupun tiada dalam senarai barangan yang ada di kedai ini. Hal ini kerana pemilik kedai akan menambahkan stok barangan yang masih lagi tidak ada di kedai mereka. Seterusnya, bagaimanakah sumber pembiayaan perniagaan kedai ini dilakukan? Sumber pembiayaan perniagaan ini bagi perniagaan Azmat and Frozen ini ialah melalui simpanan peribadinya dan melalui pinjaman daripada Amanah Ikhtiar Malaysia.
Selain itu, berapakah jumlah tunai runcit yang diwujudkan dalam perniagaan dan jenis urus niaga di kedai ini? Jumlah tunai runcit adalah iaitu sebanyak RM200 dan seterusnya dalam perniagaan ini juga adalah melibatkan jenis niaga iaitu urus niaga secara runcit dan kredit. Okey, sekali ialah mengenai aset dan tanggungan dalam perniagaan ini. Dalam perniagaan ini, mereka mempunyai aset bukan semasa iaitu seperti mesin kira-kira adalah untuk memudahkan juruan untuk mengira wan dan kelengkapan kedai serta peti sejuk untuk memasukkan barangan sejuk buku. Seterusnya ialah aset semasa iaitu wang simpanan di bank dan wang tunai. Seterusnya adalah saya serahkan kepada pembetul seterusnya. Berdasarkan hasil temubual bersama pemilik perniagaan Eximart and Frozen ini, kelebihannya adalah memiliki keuntungan perniagaan sepenuhnya. Antara kekuatan kewangan yang didapati oleh pengkaji adalah pemilik perniagaan perseorangan memiliki keuntungan perniagaan sepenuhnya. Oleh kerana Eximart dan Frozen dimiliki sepenuhnya oleh isteri dan dibantu oleh suaminya, ia boleh diklasifikasikan sebagai hak milik tunggal. Dari segi kewangan, pemilik perniagaan milikan tunggal tidak perlu membahagikan keuntungan dengan orang lain selain diri mereka sendiri kerana perniagaan itu dimiliki oleh mereka sendiri. Sebarang keuntungan yang dikeluarkan oleh perniagaan ditolak dari pendapatan pribadi mereka. Ini membolehkan mereka menggabungkan aset perniagaan dan pribadi mereka secara bebas. Tambahan pula, selain dari apa yang telah dikurangkan dari jumlah pendapatan, mereka tidak mempunyai perbelanjaan lebih banyak kerana mereka hanya perlu membayar cukai pengangguran untuk mana-mana pekerja mereka. Selain tidak perlu membayar cukai korporat, kerajaan Malaysia telah mengecualikan pemilik firma pemilik tunggal dari pengauditan. Semua hasil sekali lagi pergi ke penyata cukai pribadi pemilik. Pemilik perniagaan milikan tunggal dikenakan cukai sekali sahaja iaitu hanya membayar cukai pendapatan pribadi ke atas keuntungan yang diperoleh oleh entiti perniagaan tersebut berbanding dengan pemegang saham syarikat. Oleh itu, perniagaan milikan tunggal ini dapat mendapat manfaat untuk tidak perlu membayar cukai yang banyak selain dari cukai pendapatan pribadi dan cukai pengangguran untuk pekerja mereka. Selain itu, kekuatan kewangan ini, kos permulaan yang lebih rendah. Sumber modal permulaan yang diperoleh daripada pinjaman adalah dari Amanah Ikhtiar Malaysia hanya sebanyak RM10,000 dan tambahan dari wang simpanan pemilik. Berbeza dengan syarikat korporat, kos penubuhan dan operasi syarikat melibatkan yuran penubuhan dan borang khas yang lebih tinggi. Namun begitu, setiap perniagaan dan pekerjaan mempunyai kelebihan dan kelebihannya. Next slide. Kelemahan dalam menyimpan rekod kewangan dan buku tunai. Penyimpanan rekod buku tunai adalah asas kepada sistem perakauntan. Bil, invoice, resit, pembayaran dan voucher jualan merupakan perbelanjaan dan dokumen asal yang penting untuk disimpan sebagai bukti bagi setiap data. Tujuan menyimpan data ini adalah untuk merekod transaksi harian perniagaan. Berdasarkan perkara yang diperoleh daripada temubual, pemilik hanya menyediakan satu dokumen urus niaga iaitu invoice. Senarai dokumen urus niaga yang lain dan rekod kewangan tidak disimpan. Selain itu, Eximart dan Frozen tidak menggunakan perisian komputer untuk kewangan dan hanya menggunakan mesin kira-kira wang. Perisian perakauntan menyimpan segala rekod dan catatan kewangan setiap transaksi yang pernah dilakukan oleh perniagaan. Berdasarkan penyata untung rugi yang disediakan oleh Eximart dan Frozen melalui temubual, penyata untung rugi tersebut hanyalah anggaran dan tidak memberikan jumlah yang tepat dan jelas. Seterusnya, kelemahan kewangan adalah gambaran aliran tunai untuk perniagaan tidak jelas. Apabila tiada amalan penyimpanan rekod kewangan perniagaan, aliran tunai akan menjadi tidak jelas. Mereka perlu memahami berapa banyak aliran tunai yang dihasilkan dari aktiviti operasi harian, aktiviti pelaburan dan aktiviti pembiayaan. Tanpa memahami aliran tunai ini, pemilik tidak akan dapat menentukan jika mereka benar-benar menambah atau mengurangkan wang tunai di bank dan mereka tak dapat
mengesan bidang lain yang harus diperbaiki sekiranya perniagaan mereka tak menambah wang di bank. Jika Eximart dan Frozen menghadapi kegagalan mengesan aliran tunai dan mengalami masalah kewangan, bukti dokumen hitam putih atau kertas dapat mendedahkan masalahnya. Tetapi tanpa rekod perakaunan tidak ada jejak dan bukti. Selain itu, kekangan modal untuk berkembang. Modal yang sedikit boleh menjadi masalah bagi pemilik perniagaan kecil. Ia berisiko mengganggu pertumbuhan perniagaan. Ianya bukan sahaja mengganggu perniagaan daripada berkembang, ia juga mendedahkan pemiliknya kepada risiko. Risiko oleh kerana jumlah bil yang banyak harus dibayar dengan sejumlah modal yang kecil. Peminjaman wang juga boleh menjadi sukar kerana pemberi pinjaman adalah sangat teliti dan berhati-hati. Selain itu, pihak bank sukar untuk memberi pinjaman kerana mereka akan menilai perniagaan berdasarkan penyata kewangan syarikat mereka dan bukannya aset peribadi pemiliknya. Pinjaman peribadi masih boleh dilaksanakan, namun mereka terdedah kepada risiko untuk harta benda dan aset peribadi mereka dirampas sekiranya hutang tidak dapat diselesaikan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Baik, itu sahaja dari saya. Saya akan pasang kepada pembentang seterusnya. Okay, slide seterusnya. Okay, saya akan sambung pembentangan tentang cadangan penambahbaikan terutamanya bagi meningkatkan lagi daripada segi keuangan. Yang pertama ialah kemas kini selalu keuntungan kasar yang diperoleh di mana pengusaha Eximart and Frozen boleh lebih peka terhadap untung kasar yang diperoleh, iaitu untung kasar ini merupakan hasil apabila jualan ditolak dengan kos jualan, iaitu kos barang yang dijual dan juga kos barang yang dipulangkan. Jadi dengan adanya untung kasar, pengusaha juga boleh menganalisis permintaan produk, iaitu sama ada sesuatu produk itu mendapat permintaan yang tinggi ataupun yang rendah supaya ianya bertepatan dengan cita rasa pengguna. Yang kedua ialah luaskan pasaran. Untuk meluaskan pasaran, sebagaimana yang kita ketahui, strategi pemasaran bukan hanya terhad kepada secara fizikal semata-mata, namun boleh dilakukan secara maya. Sebagaimana menggunakan platform Facebook, pengusaha boleh mencipta satu akaun khas untuk perniagaannya dengan sentiasa mempromosikan produk-produk jualan kerana pengguna-pengguna pada hari ini mereka sememangnya lebih aktif berada di laman sosial masing-masing. Oleh itu, sesuatu urus niaga juga boleh dilakukan secara atas talian. Yang ketiga pula ialah pinjam modal dari bank. Selaku salah seorang pengusaha Eximart dan Frozen, sepatutnya lebih berani untuk menanggung sebarang risiko, terutamanya risiko daripada segi kerugian. Jadi Eximart dan Frozen ini mereka hanya mendapat pinjaman modal daripada Amanah Ikhtiar Malaysia yang mungkin kuantitinya adalah sedikit. Dengan meminjam daripada bank mungkin dapat meningkatkan lagi inventory serta stok barangan supaya bekalan sentiasa mencukupi. Okey, dan yang keempat ialah tambah cawangan. Tambah cawangan ini mungkin Eximart dan Frozen boleh menubuhkan lagi beberapa cawangan terutamanya di kawasan bandar ataupun di kawasan penduduk yang lebih ramai bagi meningkatkan lagi jualan mereka. Jadi untuk pembukaan cawangan mungkin mereka boleh mengadakan open sale dan juga melakukan periklanan yang berkesan serta meletakkan banner-banner supaya dapat menarik pelanggan berkunjung ke kedai. Slide yang seterusnya. Okey, dan yang kelima iaitu tingkatkan jumlah urus niaga dengan memperbagaikan pilihan produk sebagaimana di Eximart dan Frozen mereka hanya menyediakan produk makanan sejuk beku. Jadi mungkin mereka boleh menyediakan juga seperti donat frozen, curry puff frozen supaya dengan menawarkan beberapa lagi produk-produk viral dan dapat melariskan lagi jualan mereka. Dan yang keenam ialah tingkatkan prestasi dengan strategi jualan yang bijak. Seperti boleh menyediakan satu ruang pengujian makanan supaya pembeli boleh merasa terlebih dahulu sesuatu produk makanan sebelum mereka membeli. Dan ini akan memberikan lebih rasa
memberikan lebih rasa berpuas hati sekiranya sesuatu produk itu menepati dengan cita rasa. Yang ketujuh ialah lebih menghargai pekerja. Lebih menghargai pekerja ini dengan memberikan pelbagai insentif supaya para pekerja merasa mereka lebih dihargai, seperti mana menyediakan ganjaran seperti cuti tambahan, memberikan hadiah sebagai tanda penghargaan supaya mereka pun akan bekerja dengan lebih bersemangat. Okey, dan yang terakhir, yakinkan pelanggan. Yakinkan pelanggan ini dengan memastikan produk yang dijual dan harga yang ditawarkan adalah berpatutan dan berbaloi. Seperti mana sekiranya pelanggan membeli dengan kuantiti yang banyak, mungkin mereka boleh memberikan diskaun. Okey, secara kesimpulannya, cabaran dalam perniagaan pada masa kini tidak dapat kita nafikan begitu mencabar. Jadi dalam sesebuah entiti perniagaan, strategi amat memainkan peranan yang penting. Okey, saya serahkan kepada pemerintah yang seterusnya. Saya akan menerangkan tentang cadangan sistem akaun untuk kegunaan entiti perniagaan, iaitu Azimat and Frozen. Sistem akaun yang sesuai digunakan ialah carta akaun. Carta akaun adalah carta senarai nombor dan tajuk semua akaun secara tersusun bagi penggunaan sistem perekonomian berkomputer. Sistem ini berfungsi menyenaraikan akaun dalam ledger mengikut klasifikasi akaun yang diperlukan. Semua urus niaga akan dikategorikan dan disusun mengikut jenisnya. Di bawah carta akaun terdapat jenis-jenis urus niaga, iaitu aset, liability, equity pemilik, hasil dan belanja serta ditandai dengan nombor kod tertentu. Pertama, kita ada aset, iaitu modal untuk aktiviti perniagaan. Ia akan terbahagi kepada aset semasa dan aset bukan semasa. Aset semasa merujuk kepada penggunaan aset untuk aktiviti perniagaan jangka masa panjang, berfungsi untuk menjalankan perniagaan seperti alatan niaga. Manakala, aset bukan semasa merujuk kepada aset yang bentuk dan nilainya mudah berubah dalam tempoh perakaunan seperti pembelanjaan lalu, akaun belum terima, bank dan tunai. Seterusnya ialah liability, iaitu hutang atau bermaksud kewajipan pembayaran kepada pihak luar. Liability semasa adalah hutang jangka masa pendek iaitu setahun, manakala liabilities bukan semasa hutang jangka masa panjang yang melebihi 12 bulan. Equity pemilik adalah pelaburan pemilik dalam perniagaan atau tanggungan perniagaan kepada pemilik. Sebagai contoh, Puan Jahisara memberikan simpanannya ke dalam perniagaan sebagai modal keuntungan perniagaan untuk meningkatkan perniagaannya. Sekiranya terdapat keuntungan, maka equity pemilik akan meningkat. Namun sekiranya perniagaan rugi, ia akan mengurangkan equity pemilik. Hasil pula adalah pendapatan yang diterima oleh perniagaan. Ada jenis hasil iaitu hasil kendalian dan hasil bukan kendalian. Hasil kendalian ini adalah pendapatan yang diterima secara langsung daripada aktiviti utama perniagaan. Hasil bukan kendalian pula adalah pendapatan yang diterima secara tidak langsung seperti dividen pelaburan dan faedah atas simpanan bank. Belanja ialah wang yang dibayar untuk perniagaan seperti membeli barang perniagaan. Belanja ada dua jenis, iaitu belanja kendalian. Belanja kendalian ialah belanja yang terlibat secara langsung dalam operasi seharian. Dan yang kedua, bukan kendalian, iaitu belanja yang tidak terlibat secara langsung dalam operasi niaga, seperti rugi jualan aset, bukan semasa dan kerosakan. Seterusnya, ini adalah kod nombor bagi penggunaan sistem perekonomian berkomputer. Ia dikelaskan mengikut jenis akaun di bawah carta akaun. Jenis-jenis akaun akan dikenal pasti di bawah carta akaun. Contohnya tunai, kategori aset. Jadi nombor kodnya akan bermula dengan 100. Slide seterusnya. Seterusnya ialah senarai dokumen yang sesuai digunakan oleh Azimat and Frozen. Pertama sekali ialah invoice. Invoice ialah dokumen yang meliputi maklumat sebutan harga, barang, bilangan harga dan harga yang ditetapkan. Jadi Puan Jahisra boleh menggunakan invoice dalam setiap pembelian stok barang kedainya dari pembekal. Jualan tunai pula adalah pembayaran tunai perlu dibayar secara segera pada masa aktiviti belian. Sebagai contoh, menggunakan bil, duit shilling, cek, kad kredit dan pesanan wang. Contohnya,
Azimuth and Frozen menggunakan cek untuk membayar urus niaga dengan multi-zillion enterprise. Memo pula adalah memorandum, iaitu dokumen yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak lain dalam perniagaan. Contohnya, Puan Jaisra ingin memasukkan komputer peribadi ke dalam perniagaannya. Jadi, memo ini akan menjadi nota kemasukan model tersebut. Nota kredit pula ialah dokumen yang digunakan oleh pembekal kepada pelanggan untuk memaklumkan berkaitan kesalahan pada invoice asal atau kreditan. Contohnya, Jaya Berjaya tersalah kredit pembayaran kepada Azimuth and Frozen. Yang terakhir, resit rasmi, iaitu dokumen penting bagi kedua-dua pihak, penjual dan pelanggan. Ia digunakan sebagai bukti pembayaran. Slide yang seterusnya. Fungsi buku catatan pertama kepada perniagaan Azimuth and Frozen ialah journal arm yang digunakan secara konsisten untuk merekod transaksi perakaunan yang tidak melibatkan tunai. Buku tunai pula digunakan sebagai buku ledger, gabungan akaun tunai dan akaun bank. Dan seterusnya, ia merekod semua urus niaga tunai termasuk penerimaan dan pembayaran secara cek. Ketiga, jurnal jualan barang niaga secara kredit kepada penghutang. Jurnal belian barang niaga secara kredit daripada pembekal. Jurnal pulangan belian pula merekodkan pulangan barang niaga kepada pembekal. Dan akhir sekali, imbangan duga. Imbangan duga digunakan untuk menyemak ketepatan penggunaan sistem catatan beregu, iaitu imbangan duga yang seimbang menunjukkan catatan beregu yang tepat. Kesimpulannya, para peniaga perlulah menggunakan sistem perakaunan dalam perniagaan mereka supaya perniagaan mereka lebih maju dan sistematik. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.